Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, nampak tak lama gambar tak berapa clear. Sepatutnya ada gambar GIF kat situ ya, ada video orang buat bungee jumping. Tapi apakan daya, tak jadi keluar gambar bergeraknya. Okey, tak apalah. So kita teruskan 11.3 pecutan graviti dan jatuh bebas. Kali ini ialah part 2. Okey, ni saya. Aha, dah keluar dah. Saja je. Okey, inilah yang kita nak tunjuk tadi tu. Nampak tak orang buat bungee jumping kan? Bestnya kalau saya dapat join sekali tu. Bila agaknya. Okey, dah ya. Okey, kita sambung belajar. Alright, so standard pembelajaran untuk video kali ini ialah 11.3.2 mentafsir gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Okay, sebelum ni kita dah belajar tentang pecutan graviti, so kali ini kita akan belajar tentang jatuh bebas. Okay, so kita teruskan. Okay, satu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Okay, so kita tengok GIF ni. Nampak? Okay. Itu yang sebelah kanan tu yang no air tu maksudnya ialah tiada udara ya, tempat bekas vacuum lah ya. Jadi batu dengan kertas tu turun sama je. Okey. Okey. Kita teruskan. So contoh sehelai kertas tidak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Ya, kalau kita tengok kat sebelah kiri tu kan ada udara kan, which air tu adalah ada udara, jadi dia tak boleh turun sama dengan batu tu sebab dia ada rintangan udara yang menghalang dia untuk jatuh dengan lebih cepat. Okey, itu maksudnya jatuh bebas. Okey, objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Okay. Kalau kita tengok jisim batu dengan kertas tu tak sama kan, bentuk pun tak sama kan, jadi tapi sebab dia tidak ada udara, jadi dia punya pecutan gravitinya adalah sama ya, dan dia kawasan yang vacuum lah ya, tidak ada udara. Okey. Walau bagaimanapun, jatuh bebas sebenarnya hanya berlaku dalam keadaan vacuum. Okay, ini sambungan daripada tadi lah ya. Saya dah terangkan tadi ya. Okey, vacuum tu maksudnya ialah di dalam ruang yang tiada udara. Okey, contohnya di dalam kebok vacuum. Kebok vacuum ni adalah satu tempat yang kita buangkan dia punya udara dalamnya. Okey. Jadi dalam kebok vacuum tu kita ambilkan sehelai bulu ayam dan bola bowling. Okey. Masing-masing lain dia punya jisim dia. Kemudian kita jatuhkan dia dari ketinggian yang sama. Okey, ketinggian dia mesti samalah ya. Kita nak buat testing kat situ kan. Dan dia akan mendarat pada masa yang sama juga. Okey, so kita tengok GIF ni ya. Nampak tak? Ketinggiannya sama ya. Jatuh pun sama juga. Ini kawasan yang tidak ada udara ya, kawasan yang vacuum. Kalau kita tengok ya, bola bowling tu jisim of course lah yang besar kan, sangat besar dari nilai dia daripada yang bulu ayam tu. Okey, tapi dia akan mendarat pada masa yang sama saja sebab tidak ada udara. Okey. Nampak tak? Bestnya kalau saya dapat macam ni. Cuba anda lihat gambar foto 11.1 ya, daripada buku teks 241 ya. Adakah penerjun udara itu mengalami jatuh bebas? So yang ini kan kita akan belajar pada hari ini. Alright. Okey, tajuk yang seterusnya. Okey, gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Okey, kita kaji ya bagaimana keadaan jatuh bebas ni dengan lebih terperinci melalui graf gerakan linear. Saya harap anda masih ingatlah gerakan linear tu ialah satu gerakan yang lurus ya. Okey, ini ada satu bola, okey, satu objek lah ya, satu objek yang pegun ya. Okey, objek pegun ni halajunya kosong lah ya sebab dia tidak bergerak kan. Okey, kemudian dia akan turun ke bawah. Okey. Nampak? Okey, jadi halajunya akan bertambah. Okay, daripada kosong dia akan bertambah lah sebab dia dah ada pergerakan kan. Okay.
Jadi awak boleh tengok ni ya dalam buku teks muka surat 242 ya. Okey, so kita tengok graf dari segi grafnya. Okey, graf halaju masa. Okey, kita tengok sini ada satu garis gerakan linear. Okey, sebelum dilepaskan halaju objek adalah sifar, ya, kosong kan sebab dia tidak bergerak. Okey, kemudian objek pada masa yang sama objek itu adalah berada dalam keadaan yang pegun, iaitu tidak bergerak, ya, keadaan rehat. Okey, kemudian nampak tak sampai ke situ dia punya climax ni lah, ya, pada disampai kepada halaju yang ke V tu. Okey, jadi apabila halaju objek dilepaskan, halaju objek akan bertambah secara seragam. Okey, sebab dia adalah gerakan linear, jadi halajunya bertambah secara seragam. Okey, so kecerunan graf itu awak ingat lagi tak? Kecerunan graf halaju masa dia sama dengan pecutan. Okey, jadi awak kena tahu dia punya koordinat. Okey, koordinat bagi kedua-dua titik tu, ya, yang mula dengan yang akhir, ya, untuk cari dia punya pecutan. Okey, so pecutan inilah yang dikenali sebagai pecutan graviti. Okey, next. Okey, yang ini kita tengok graf sesaran masa pula. Okey. Okey, graf sesaran masa ni kita tengok ada satu graf bukan gerakan linear tapi dia ada melengkung. Okey. Okey, sebelum dilepaskan sesaran objek itu adalah sifar. Okey, jadi dia punya sesaran ni adalah sifar sebab dia kosong kan. Okey. Kemudian objek berada dalam keadaan pegun iaitu tidak bergerak. Okey. Kemudian dekat situ ada nampak. Okey. Sebaik-baik sahaja objek itu dilepaskan, objek itu bergerak dengan halaju yang kecil. Okey, halaju yang kecil, dia perlahan je bergerak kan. Okey. Sebab apa awak tengok dia halaju kecil? Sebab awak dapat tengok dia punya kecerunan dia. Okey, dekat mana kecerunan dia? Dekat sinilah. Yang ini kita namakan dia sebagai kecerunan dia, ya. Okey, kecerunan dia. Okey, hal ini dapat kita lihat melalui nilai kecerunan yang kecil. Okey, itu dia lah. Nilai kecerunan yang kecil. So kena tahulah dekat sini berapa dia punya koordinat. Okey, berapa koordinat dia. Okey, dekat sini pun awak kena tahu berapa koordinat dia. Okey, untuk cari dia punya kecerunan. Okey. Yang ini adalah X1, yang ini adalah X2, Y2. Okey, yang ini katakanlah X1, yang ini Y1. So nak cari kecerunan sama dengan apa? Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Okey. Okey, next kita tengok ada satu lagi kecerunan dekat atas sikit tu. Okey, so apa yang berlaku dekat situ ialah ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan halaju yang lebih besar. Nampak? Halaju yang lebih besar daripada halaju yang awal. Okey, yang ini yang awal, U ni. Okey, yang ini V. Okey. So hal ini dapat dilihat melalui nilai kecerunan graf tu lah yang lebih besar lah. Ya. Macam samalah macam tadi juga. Kena cari berapa dia punya koordinat dia. Okey, kat sini berapa koordinat dia? Okey, kemudian dekat sini pun sama, cari dia punya koordinat dia. Okey. Alright. Okey. So seterusnya kita tengok graf gerakan untuk objek yang bergerak melawan gaya graviti, iaitu kita namakan dia sebagai anti-gravity. Okey. Sebagaimanakah pula bentuk graf gerakan linear jika objek bergerak melawan graviti? So katakanlah dekat situ ada bola objek yang pegun. Okey. Bukan pegun, sorry. Bukan pegun, tetapi satu objek yang bergerak lah, sedang bergerak dengan halaju dia V meter per saat. Kemudian dia akan membuat satu gerakan linear ke atas. Okey. Nampak macam tu. Ya, pada satu sesaran yang kita namakan dia sebagai sesaran yang maksimum, ya. Maksimum ni maksudnya ialah yang paling tinggi. Jadi bila dia sampai ke satu tahap yang paling tinggi, halaju dia ialah kosong. Dia seolah-olah macam sampai sana dia stop, berhenti sekejap. Okey, jadi tidak ada movement. So sebab dia kosong kan. Okey, jadi automatik je lah, ada punya halaju dia akan berkurang. Okey. Alright. So samalah dalam buku teks muka surat 243 untuk anti-gravity ni, ya. Okey, kalau tak faham tengok balik dia, ulang-ulang balik tengok video ni.
Okay, kita tengok dari segi graf pula. Okay, let's say kat situ ada satu gerakan linear daripada satu hal laju. Okay, katakanlah V. Okay, apa yang berlaku pada V ni? Apabila objek dilontarkan ke atas, objek mula bergerak dengan hal laju V meter per saat. Okay. Kemudian, apa yang berlaku pada tengah-tengah tu? Okay, hal laju objek akan semakin berkurang apabila objek bergerak ke atas. Okay. Macam dalam video tadilah ya. Jadi kecerunan graf hal laju masa itu adalah negatif. Okay, negatif ya. Okay. So, apa yang berlaku pada yang bahagian bawah sekali, pada ketinggian yang maksimum. Hal laju objek itu adalah sifar. Okay, ketinggian maksimum hal laju objek itu adalah sifar. Okay, macam mana you tahu dia adalah ketinggian maksimum? Sebab hal laju dia ialah sifar. Okay, hal laju dia sifar kan? Okay, ingat ya, ini paksi Y ni adalah dia punya hal laju. Okay, macam tadilah bola ni sampai ke atas. Sampai ke atas ni, sini dia punya V dia ialah sama dengan 0 meter per saat. Okey. Okey. Okey, kalau tadi kita belajar tentang graf garis hal laju masa, kali ini kita tengok bagi graf sesaran masa pula ya. Okey, katakanlah kat sini ada satu lengkungan. Okey. Pada kosong ya, pada kosong sebaik-baik sahaja objek itu dilontarkan ke atas, objek bergerak dengan hal laju V. Okey. Pada masa yang sama, sesaran objek berubah dengan cepat. Okey. Kalau tengok dekat situ ya, objek bergerak ke atas dengan hal laju yang semakin berkurang. Sampai ke tahap yang situ pula. Okey. Sesaran maksimum lah. Sebab ini adalah berkaitan dengan sesaran ya. Okey, dapat tengok dah dia punya jarak dia. Okey, ini dia punya jarak dia. Okey, so pada sesaran yang maksimum, hal laju dia ialah sifar. Okey, objek akan berhenti buat seketika sebelum dia jatuh semula ke bawah. Dia akan jatuh balik ke bawah ni. Okay. So kita pergi kepada latihan pengukuhan. Okey. Antara berikut yang manakah menunjukkan graf bagi objek yang jatuh bebas. Mana dia agak-agaknya yang menunjukkan graf yang jatuh bebas ya. Ini adalah graf hal laju masa. Okey. Jawapan dia ialah A ya. Okey, A. Soalan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan graf gerakan bagi sebiji bola yang jatuh bebas. Ya, ini adalah graf sesaran masa. Okey. Apakah keadaan bola itu pada titik O? Pada titik kosong, bukan O pada titik kosong. Okey, pada titik kosong mana? Pada titik kosong. Okey, so kat sinilah. Ya, pada titik kosong, apakah keadaan bola itu? Dia tanya apakah keadaan bola itu. Ya, ingat ya, ini kita punya graf ialah graf sesaran. Jadi jawapan dia ialah bola itu berada dalam keadaan pegun. Okey. Tidak bergerak ya. Okey, itu sajalah. Kemudian kita tengok soalan seterusnya, B. Hitungkan hal laju bagi bola itu pada kawasan yang bertanda P dan Q. Okey, hal laju. Hal laju sama dengan sesaran bahagikan dengan masa kan. Okey. Jadi Q dia nak yang bertanda P dengan Q. Okey, kita tengok P. Nampak tak koordinat dia? Okey. Koordinat dia yang 00 ni tak biasalah ya. Kemudian yang ini ialah 42. Okey. So ini kita tengok hal laju untuk P dulu. Okey. 2x, yang ini adalah x y2, yang ini adalah x1. Sorry, x2. Okey. x2. So yang ini adalah y1, yang ini adalah x1. So ingat ya, formula dia ialah y2 tolak dengan y1 per dengan x2 tolak dengan x1. Okey, inilah. So y2 ialah 2, y1 ialah 0, x2 ialah 4, x2 ialah 4, x1 ialah 0. So awak akan dapat 0.5 meter per saat. Yang itu untuk hal laju bagi P. Jadi hal laju untuk Q pula, kita tengok Q berapa? Nampak? Sini ada. Okey, 64. Okey, 64. Okey, 64. Jadi kat sini adalah x
sorry, bukan X. Ya. Bukan X, tapi yang ini adalah Y2, Y1. Kita ambil satu, yang bawah ni adalah 1. Y1, yang ini adalah X1. Kemudian yang atas tu ialah 6 tu adalah Y2, 8 tu ialah X2. Okey, so kita cari P pula Q. Y2 ialah 6, tolak dengan Y1 4. X2 ialah 8, tolak dengan X1 ialah 6. So awak akan dapat, bila tekan kalkulator, awak dapat 1 meter per saat. Okey. Alright. Okay, C pula. C, berdasarkan jawapan anda di 2B, nyatakan kawasan yang mempunyai kecerunan yang kecil. Mana kecerunan yang kecil? Berdasarkan jawapan B tadilah. Kita tengoklah nilai ya. Yang P tadi ialah berapa tadi? 0.5 kan? Okey, 0.5 meter saat negatif 1. Q ialah 1.0 meter saat negatif 1. So obviously lah jawapan dia ialah P. Okey, sebab 0.5 kan lebih kecil daripada 1.0. Okey, kemudian lingkungan masa ya. Nyatakan lingkungan masa bagi bola itu mempunyai halaju yang tinggi. Okey, halaju tinggi ialah pada Q kan. Jadi lingkungan masanya ialah pada kawasan itu saja. Ya, pada saat yang ke-6 dan hingga ke-8 ya. Lingkungan dia nak lingkungan masa, dia bukan nak masa dia berapa ya. Jangan bagi bola 2 saat. Dia nakkan lingkungan masa ya. Lingkungan masa tu awak kena nyatakan daripada saat mana kepada saat mana. Okey, so berhati-hati dengan soalan ya. Okey. Itu sahaja daripada saya. Harap video ini dapat memberi manfaat sedikit sebanyak kepada awak lah ya dalam musim-musim sekarang ni. Okey. Saya stop sampai sini dulu. Jadi kita akan sambung untuk yang video yang seterusnya pada masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye bye.